Alright, tadi kita dah belajar secara teori. Sekarang kita tengok example. Okay, example 1A. First of all, dia kata sketch the graph of y equal to x minus 2 for given negative 2 less than equal x less than equal 4. So actually yang kat belakang ni dia adalah domain lah. So lukisan awak tadi supposedly kena mematuhi domain yang diberi. Kalau dia tak bagi domain, it's okay lah. You boleh lukis graf awak nak sebesar mana, kecil mana kan. Tapi kalau dia bagi domain, you have to follow the domain. So macam mana kita nak sketch graph? So saya revise secara laju-laju kat sebelah sini. So macam mana nak lukis graph? So how to sketch graph? First of all, you kena cari minimum and or maximum point. Okay, then second one is kena cari x and y intercept lah. Okay, so sekarang ni saya dah cari kat sini apa saya punya supposedly saya akan dapat minimum point lah. Macam mana saya tahu? Sebab x square saya pada function ni adalah positif kan? X square saya adalah positif. So supposedly kalau positif, you akan dapat graf senyum. Bila graf senyum, of course lah minimum point. Okay, so you cari stationary point. Stationary point tersebut of course lah minimum point. Sebab you dah tahu dah bentuk graf you adalah senyum. Senyum mestilah mempunyai minimum point. Okay, dan second thing you have to find out adalah x and y intercept. So sekarang saya dah cari x intercept saya dan y intercept saya. So saya draw all the coordinates. Okay, saya dah lukis semua coordinate. So sepatutnya inilah graf yang you should get. Dan awak mesti patuhi domain yang diberi. Domain dia adalah negatif 2 dengan negatif 2 dan 4. Dan dekat sini inequalities dia ada tanda equal. Bila ada tanda equal mesti dense dot lah. So dekat 4 ni mesti ada dense dot pada 4 dan juga dense dot pada negatif 2. Apa maksud domain ni? Domain ni meaning awak tak boleh lukis beyond the domain. Dia dah bagi range domain dia adalah negatif 2, 4. Jadi awak tak boleh lah nak lukis lebih daripada 4 ataupun lukis lebih daripada 2. Kalau lukis macam tu jadi salah lah sebabnya dia dah bagi domain. Okay, so this is the perfect sketch graph lah yang you sepatutnya dapat. Okay, dah settle untuk soalan A. Okay, let's take a look on the second question. B, apa dia cakap? Dia kata, what is the area between the curve y equal to x minus 2 dengan x-axis? Dia kata area between curve ni dan juga x-axis. So, automatic kita tahu kita ada area bounded between curve dan juga x-axis. Dan automatic juga kita dapat information bahawa kita kena integrate in terms of x. Okay? Dia kata area tadi pula bounded daripada x negatif 2 sehingga x equal to 2. So, kat mana x negatif 2? Sini dan juga sini. So dia nak cari area daripada negatif 2 sampai 2. Area di antara curve dan juga x-axis. So, dekat mana awak punya curve? This is your curve. And this, that is your axis. And this is your curve. So di mana you punya area bounded ni? Dekat sini lah. This is the area bounded between the curve and x-axis. And the second one is yang bawah tu. Sebab kita kena consider daripada negatif 2 sampailah 2. Okay, daripada negatif 2 sampailah 2. Okay, jom. Sekarang kita nak tahu apa pula formula dia kan. So, formula area sama dengan, okay, cuba kita ingat balik apa yang saya explain dalam previous video. Saya kata kalau you ada area between curve dan juga x-axis, you mesti kena tengok kedudukan area tadi. Kalau dia berada di bahagian atas, tak perlu modulus. Kalau dia berada di bahagian bawah, kena modulus. So, kalau awak tengok dalam graf awak ni, daripada negatif 2 pergi ke kosong, area tu berada di bahagian atas. Maka tak perlu modulus. So, dia punya formula untuk kosong ke negatif 2 ni, negatif 2 pergi ke kosong, function kita adalah x minus 2 dx. Okay, tak perlu modulus sebab dia berada di bahagian atas. Tambah pula dengan yang satu lagi daripada kosong kedua. Kosong kedua ni dia berada di bahagian bawah graf. Jadi kena tambah modulus. Okay, modulus kosong kedua, function yang sama, x minus 2 dx. Tutup modulus. Okey, jelas sekarang dah dapat formula. Dah dapat formula, kita tinggal nak apa? Integrate sahajalah. So, integrate function ni sepatutnya you akan dapat x kuasa 3 over 3 minus 2x kuasa 2 over 2.
untuk kosong negatif 2. Perkara yang sama juga you akan dapat belah sana, cuma yang bezanya nilai dia dan you kena tambah modulus. So x kuasa 3 over 3 minus 2x kuasa 2 over 2 untuk kosong pergi ke 2 tutup modulus. Okay, saya sambung kat sebelah sini Okay, so sepatutnya bila you integrate, you akan dapat macam ni lah. Okay, so masukkan value, you akan dapat untuk yang positif 20/3 tambah dengan untuk yang modulus, you akan dapat negatif 4/3. So sekarang jelas tak kenapa bila area berada di bahagian bawah, you kena tambah modulus? Sebab you mesti akan dapat value negatif. So, disebabkan ada modulus, negatif pun akan dieliminatkan. So, nilainya you akan dapat 8 units square. Okay, this is the final answer. Okay, jom kita tengok example yang seterusnya. Example kedua. Okay, example kedua dia kata find the area of the region bounded by the curve. Kita bagi you sekarang cubic graph and the y-axis. Y-axis pula. So, mesti kena ingat dalam fikiran ni, kalau area bounded by curve dan juga y-axis, sekarang kita kena differentiate in terms of, integrate in terms of y pula. Sebab sekarang area kita berada di antara curve dan juga y-axis. Untuk value apa? Daripada line y sama dengan 2 dan juga y sama dengan 4. Y sama dengan 2 dan y sama dengan 4 ni adalah linear graph lah. So, sekarang untuk graph ni dia dah lukis siap-siap untuk awak. Dia dah lukis siap-siap dah untuk awak. Dia tak suruh sketch pun. Okay. So, yang bengkok ni adalah cubic graph awak. And then, dia kata ada line 2 dan juga line 4. Okay, line 2 dekat yang bawah ni lah. Dan line 4 yang atas ni. Okay, so sekarang awak dapat 2 juga yang area. So, ini area yang pertama. Sebelah kanan ni area yang pertama dan sebelah kiri ini adalah area yang kedua. Okay, so kita recall balik semula. Untuk area between curve dan y-axis, kita tengok kedudukan di kiri dan kanan. Kalau dia berada di bahagian kanan graph, no modulus. If dia berada di bahagian kiri graph, with modulus. Okay, jelas Okay, sekarang kita kena integrate in terms of y pula kan. So, integrate x dy. Okay, so kalau kita susun kita punya ni, kita nak buat x sebagai subjek. Okay, saya contoh sikit kat sini. Y sama dengan x cube tambah 3. So, x cube sama dengan y tolak dengan 3. So, x sama dengan y tolak 3. Cube root lah. Cube root is power 1/3. Okay, so x sama dengan ni. So, masukkan dekat sini. Sekarang kita masukkan satu persatu lah. Okay, kita masukkan dulu yang bahagian kiri. Sekarang ni area between curve dan y-axis, betul? So, awak kena ambil value daripada y-axis. Okay, awak kena ambil value daripada y-axis. So, mula-mula kena cari dululah apa koordinat yang dekat sini ni. Ni koordinat yang tengah-tengah ni. Apa benda koordinat kat sini? Okay, apa yang awak tahu koordinat dekat situ adalah x sama dengan 0. So, kalau x sama dengan 0, y sama dengan, gantikan x dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. So, automatik awak tahu dekat situ adalah koordinat 3. So, daripada 2 ke 3, daripada area 2 ke 3, function dia adalah y tolak 3 1/3 dy. Untuk koordinat 2 ke 3 ni, area berada di bahagian kiri graf. So, kena tambah modulus. Okay, tambah pula dengan yang daripada 3 ke 4. 3 ke 4. Function yang sama y tolak 3 1/3 dy. Okay, by right, supposedly sekarang dah tahu dah. Macam mana nak tahu kita kena tambah modulus ataupun tidak untuk area between curve dan y-axis? Kita tengok kedudukan dia kan, kiri ataupun kanan. Kanan without modulus dan kiri with modulus. So, bila you integrate ni, sepatutnya you akan dapat apa? You akan dapat dekat sini. Okay, saya integrate terus 3
Y tolak 3 kuasa 4/3 4/1. Ini untuk 2/3. Okey, modulus lah. Okey, the same thing happen untuk yang belah sana sebab function dia sama sahaja. So, you akan dapat benda yang sama jugalah. Function selepas integrate 4/3 4 darab dengan 1. Okey, ini untuk daripada 3 ke 4. Okey. So, sambung bawah, kita nak substitute value. Bila kita substitute value, supposenya yang depan tu kita akan dapat negatif 3/4 lah modulus tambah dengan 3/4. So, disebabkan ada modulus tadi, so negatif akan dieliminatekan. So, value dia akan dapat 3/2 unit square. Okay, so inilah area between curve dan juga y-axis.